Bismillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'. Pertama ucap terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Ilahi kerana limpah karunia-Nya. Allah telah memberikan kepada kita kesihatan, Allah telah memberikan kepada kita kekuatan, Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang cukup banyak, sehinggakan nikmat yang cukup banyak itu membuat kita lagi menjadi hampir, membuat kita lagi menjadi roket, membuat kita lagi menyayangi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga manusia-manusia yang diberikan nikmat tersebut telah menjadikan mereka itu lalai. Nikmat tersebut telah menjadikan mereka itu lari. Nikmat tersebut telah menjadikan mereka itu menjerumuskan diri mereka ke lembah kehinaan. Kita mohon kepada Allah supaya Allah memasukkan kita dalam golongan yang pertama, dan kita mohon kepada Allah supaya Allah jauhkan kita daripada golongan yang kedua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan sekalian, dah banyak purnama kita tak jumpa suara. Tu dah lebih kurang dalam 6 purnama kan, 6 bulan dah kan, tak 6 hari tu sekali tu tak kira lah kan. Itu sekali tak kira, ni yang kira ikut on track dia. Ikut sepi tu kan. Ya. Ikut sepi dia. Alhamdulillah, malam ni kita masuk balik pengajian kita kitab tafsir Ibnu Katsir. Alhamdulillah, malam ini kita akan tengok ayat yang ke-117 daripada surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ard wa iza qada amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ni ayat besok ni tuan-tuan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surah Al-Baqarah ayat 107 tuan-tuan, dengan beliau menyatakan badi'us samawati wal ard. Allah pencipta langit dan bumi. Wa iza qada amra, dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, fa innama yaqulu lahu kun fayakun, maka cukuplah bagi dia menyatakan kepadanya jadilah, lalu jadilah ia. Ni dah tuan-tuan dan puan sekalian, makna segala apa yang Tuhan nak, semua boleh. Semua boleh. Apa dia nak? Nak suruh yang buruk pun boleh, nak suruh yang elok pun boleh. Pokok dia tuan-tuan dan puan sekalian. Makanya dinyatakan kan dalam firman-Nya ini ya, sesungguhnya kan Ibnu Jarir menyatakan makna ayat tersebut adalah mubaddihuma, iaitu menciptakan kedua. Kedua itu apa? Iaitu langit dan bumi. Langit dan bumi. Kerana sesungguhnya bentuk asalnya, ni bahasa Arab sikit, berwazan muf'ilun, lalu ditasrif, yakni diubah jadi fa'ilun.
yakni yang berbuat, ya, sebagaimana al-mu'lim, iaitu ditarifkan kepada al-alim, dan as-musmi' menjadi as-sami'. Dan kata mubdi'u berarti pencipta yang dalam perbuatannya tidak meniru bentuk yang sama dan tidak didahului oleh seorang pun. Mana tuan-tuan dan puan sekalian, dimulakan dengan badi'. Badi' ni nak ngabah tuan-tuan, Allah ciptakan ini tak perlu Allah fikirkan bagaimana ciptaan kereta Porsche itu dibuat. Dia nak rekod kereta ni, katakanlah dia nak rekod kereta, kan, dia pun fikir, oh Porsche design macam mana ya, Lamborghini design macam mana ya, Bugatti Chiron macam mana dia design ya, kan. Kemudian dia tengok kereta ni, kereta tu, macam kereta. Tuan-tuan, Allah tak perlu pun buat macam tu. Allah tak perlu pun. Sebab apa yang Allah ciptakan ini tak pernah makhluk cipta, tak pernah makhluk design. Itu dah tuan-tuan. Dan Allah tak perlu pun design makhluk tuan-tuan. Kerana apa? Kerana dialah, ya, yang melakukan perbuatan ciptaan tersebut tanpa meniru ataupun mendahului orang lain. Makna apa yang dibuat ini tuan-tuan dan puan sekalian, kan, ini adalah design yang hak eksklusif dia punya, tuan-tuan. Makna tak ada orang boleh buat. Tak ada orang boleh buat. Makanya tuan-tuan, ketika Allah buat Al-Quran, Allah ciptakan Al-Quran, tuan-tuan. Al-Quran ini tuan-tuan, kan, dah ada dah. Sebiji tuan-tuan, dah ada. Makanya bila itu Allah turunkan ke langit bumi, kan, kemudian daripada langit bumi ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara beransur-ansur. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, makanya Allah berani cabar. Allah berani cabar segala makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Kau buatlah satu ayat yo. Tak payah satu surah tu dah tuan-tuan. Allah cabar, kau buatlah satu ayat yang mana ayat itu kau orang baca seperti ayat Al-Quran. Makanya tuan-tuan, orang kafir ni tuan-tuan cuba buat, tuan-tuan, maka tak boleh. Bila tak boleh, Allah ngobar lagi. Oh, tak boleh ke? Tak boleh, tak apa. Kau minta pembantu kau daripada kalangan jin. Makna bukan setakat manusia saja. Bahkan Allah kata kau panggil jin-jin yang kau kawan gambar sekolah tu, kau panggil, berhimpun engkau, jin dan juga manusia, kau buat ayat Al-Quran. Tak payah banyak tu dah. Tuan-tuan dan puan sekalian, walaupun mereka buat, tetapi orang tahu ini kan Al-Quran ni. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, kenapa? Sebab design ini, ciptaan ini hanya Allah saja yang boleh buat. Betapa kompleksnya manusia ni tuan-tuan, sampai sekarang orang tak boleh buat manusia. Tak dapat fikir macam mana. Makanya tuan-tuan, doktor pakar apa ni? Pakar jantung. Seorang je. Makna dia pakar jantung tu tuan-tuan, pakar jantung lah, tak ada pakar mata tu dah. Kan? Orang tu pakar mata. Pakar mata tak ada pakar jantung tu dah. Makna kepakaran satu-satu yang ada dalam tubuh manusia ini perlu ada manusia yang ramai untuk mengendalikannya. Oh, tak ada seorang tu jumpa dengan dia, kan, Dr. Zul jumpa dengan dia, apa sakit apa saja, ada demam ke, kek jantung ke, darah tinggi ke, kencing mani ke, kencing masin ke, kencing masam ke, apa-apa segala jumpa dengan dia. Tak ada. Mana ada tuan-tuan? Tak ada. Oh, ini bahagian darah ni. Oh, bahagian darah kena rujuk pakar hematologis. Pakar darah.
Oh, ni saraf ni nephrologist. Oh, sakit telinga, bingai telinga. Oh, ENT. Dia. Oh, sakit jantung. Pakai jantung. Tuan-tuan. Oh, sakit gila, pakai psikiatris. Nampak tak tuan-tuan? Orang-orang yang belajar bab jantung saja tuan-tuan. Oh, lama ustaz belajar. Mula nak jadi doktor dah 7 tahun belajar. Kemudian kita pula nak jadi pakar 4 tahun pula. Kemudian nak ambil perkhususan pula kardiovaskular. Dah belajar pula 4 tahun lagi. Kemudian nak ambil surgeon kardiovaskular. Oh, tambah lagi 4 tahun. Tua macam tu yo tuan-tuan. Tua macam tu yo. Tapi pada tuan-tuan gaji 250 suku juta sebulan. Berapa ustaz? Suku juta. Berapa setahun? Tak, sebulan. Nomang nongai tuan-tuan. Allah. Kita mati 3 kali hidup balik. Kalau tak payahnya tu sebulan tu dah. Allah Rabbi ya Rabbus Sama. Makanya tuan-tuan, kita tengok dah hebat. Dah handah. Tapi bagi Allah, kun fayakun, nak bagi baik kek jantung kau. Doktor teropong, oh 3 vessel tu sumbek. Kan? Lo kena wadah ni, segera kena wadah ni. Kan? Pasal apa? Kau tidak macam mana ni? Kau tidak ni, rabah ni. Ini meninggal ni. Ikut dia punya perkiraan. Pasal apa? Saluran yang apa nama sumbek tu, ini 90%, ini 80%, ini tak 2%, 100%. Kan? Oh, jadi kena buat copek ni. Poi dah bila nak buat ni? Minggu depan, katakanlah minggu depan. Poi minggu depan tuan-tuan. Doktor pun cek balik. Mari ada sumbek kau? Lah, doktor kan ngobar sumbek. Ni 80, ni 90, ni tak ada harapan. Kan? Tapi hari ni tengok tak ada. Tak ada. Doktor pun jadi pelik. Cuba tengok laporan semalam. Kau orang lain kau ngebai. Tengok, betul lah. Betul. Tak ada. Tuan-tuan, Tuhan yang boleh sakit, Tuhan yang menyembuhkan. Allah. Tuan-tuan dan tuan sekalian, makanya Allah boleh buat. Kalau nak buat teropong, sambil teropong hilang pun boleh. Pasal apa? Semua di tangan Allah Rabbi wa Rabbus Samawati. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, kan, orang perkara-perkara yang dibicarakan ini, kan, Ibn Jarir menyatakan bahawa makna ayat ini bahawa Allah Maha Suci dari memiliki anak. Pasal apa? Pasal Allah tak kondak ke anak tu dah. Kita yang manusia kondak ke anak. Kan tengok anak orang lain, ya Allah, orang kahwin belum? Dah lama dah. Anak dah belum? Lama ustaz kahwin ustaz, belum dapat anak ustaz. 3 tahun kahwin, ada sahabat saya 3 tahun, ada yang 8 tahun kahwin, tak dapat anak. Tengok anak orang, ya Allah, meleleh helio tuan-tuan. Pasal apa kau nak ke anak? Kan pasal kita kau nak ke anak, tuan-tuan. Tapi Allah tak tahu tu dah. Tapi orang-orang kafir ni tuan-tuan, kan, mereka ini menyatakan bahawa ni Allah ada anak. Nabi Isa dia ngobai anak kepada Allah. Maryam dia ngobai ibu. Macam mana? Tuan-tuan, Maha Suci Allah tidak memerlukan benda-benda seperti itu. Makanya, tuan-tuan dan puan sekalian, dia pemilik semua. Apa yang ada ke langit maupun ke bumi, tuan-tuan. Makna segala apa yang ada ke dunia ini semua milik dia. Semua yang kita punya, semua Allah punya. Tu lagu Irwan Syahman, tuan-tuan.
Dia ngobat apa yang kita ada ni apa yang kita ada, tangan ko, mata ko, telinga, whatever lah apa yang kita ada. Kan kaki ko, rumah ko, apa. Semua Allah punya, tuan-tuan. Kan kita nak ngobat tangan kita ni. Kan tangan kita ni, tangan saya ni kan, tangan saya. Hai, bila kau buat tangan? Tak ada tu. Allah yang buat. Allah pinjamkan ke kita, tuan-tuan. Makanya anggota-anggota ini, tuan-tuan, kan Allah boleh kontrol. Allah boleh kontrol. Ke akhirat nanti Allah zip mulut, tangan bercakap. Kita khabar tangan nak bercakap macam mana, kek mana mulut ni, tak ada. Kek Zanun tangan bercakap, ya Allah tangan ni lah marin, ya Allah tokan-tokan handset tuan, ya Allah kan menaburkan fitnah. Ni tangan ngabah kan, mulut tutup, tangan dia, tangan ni lah tokan tap hantar, menaburkan fitnah. Tangan bercakap, bersaksi kepada kita, tuan-tuan. Kaki bersaksi, tuan-tuan. Mana kaki tu? Giant poi. Surah tak poi ke? Tak sampai. Giant sampai? Kenapa? Entah, kalau tanyalah orang yang kau poi kaki ni. Allah. Kenapa kau giant poi, surah tak poi? Pada waktu tu entah. Banyak tak pek jawab. Kenapa tak pek jawab? Pasal dia dah tahu dah jawapannya. Dia tak nak poi. Ni dia. Tuan-tuan dan puan sekalian. Tuan-tuan dan puan sekalian, kan diceritakan kan ayat yang di atas badi'us samawati wal ar ini adalah merupakan ayat kejadian langit dan bumi, ya. Dan di sana, tuan-tuan dan puan sekalian, dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Furqan ayat 59, Allah menyebutkan allazi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsyir rahman fas'al fasala bihi khabir. Tuan-tuan dan puan sekalian, ya, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Makna langit bumi apa ada? Pokok ko, sungai ko, orang ko, binatang ko, gunung ko, langit ko, atmosfera ko, bintang-bintang ko, planet ko, apa segala ada yang di antara keduanya ini, inilah dia Allah buat. Dan Allah buat dalam masa 6 hari. 6 hari semua ni, tuan-tuan. Ya. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Dan dialah yang maha pemurah. Maka tanyakanlah tentang Allah kepada yang lebih mengetahuinya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang Allah. Ayat ini, tuan-tuan dan abang, Allah nak bagi tahu, kalau kau nak tahu tentang aku, makna tentang Allah, kau tanya Nabi Muhammad. Kau tanya Nabi Muhammad. Kenapa? Sebab aku bagi tahu tentang aku kepada Nabi Muhammad. Makanya tiba-tiba orang yang kafir ini kan ngobat Nabi Isa tu anak Allah. Tak betul Nabi Muhammad kata, tak betul macam tu dah. Kenapa Nabi Muhammad boleh bagi tahu ke orang tu yang Nabi Isa tu bukan anak Allah? Sebab Allah ajar dia. Tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi Muhammad SAW ini adalah manusia yang mendapat risalah. Allah bagi wahyu. Allah bagi wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan wahyu itu dia boleh torang segala-galanya. Dia boleh cerita segala-galanya tentang Allah. Dan apa yang diceritakan itu semuanya betul. Semuanya benar. Tuan-tuan, makanya bila orang tu ngobat, kan orang kafir ni ngobat Isa itu anak Allah,
Nabi Muhammad kata tak betul. Tak betul. Kenapa? Pasal Allah dah wahyukan Isa tu bukan anak aku. Isa tu adalah hamba aku, adalah nabi, adalah rasul. Kan? Jadi kenapa pula ngobar dia tu anak aku sedangkan dia bukan? Macam tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Makanya tuan-tuan, para ulama mula berbincang, adakah langit dan bumi ini dibuat dalam masa 6 hari, fi sittati ayyam. Dalam perbincangan tersebut tuan-tuan, ya, saya ambil di sini pendapat yang dibuat oleh Al-Imam Ibnu Katsir dengan dalam karyanya buku yang lain. Bukan buku ni, ini buku tafsir. Tetapi Ibnu Katsir ada satu lagi buku yang dia karang, iaitu Al-Bidayah wal Nihayah. Ya, dalam buku tersebut Ibnu Katsir juga, ni pengarang yang kita baca kitabnya gini, menyatakan ada 2 pendapat tentang kejadian langit dan bumi ini selama 6 hari tersebut. Pendapat jumhur, makna jumhur ini kebanyakan ulama, sepakat ulama menyatakan bahawa masa 6 hari itu yang Allah ciptakan langit dan bumi ini adalah seperti hari-hari yang kita ada sekarang. Maknanya satu hari kita ada 24 jam. Jadi kalau 6 hari, 24 jam kalilah 6 hari. Itulah dia waktu yang Allah ciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Itu jumhur ulama. Makna kebanyakan ulama ngobar sebegitu. Tetapi ada pendapat yang satu lagi yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, Mujahid, Ad-Dhahhak dan Ka'ab bin Akhbar. 4 orang ni dia menyatakan bahawa 6 hari itu bukan seperti itu. Bukan seperti yang satu hari 24 jam macam kita ni. Tetapi 6 hari itu adalah bersamaan dengan setiap harinya itu 1000 tahun hari biasa. Kerana apa? Sebab dia mengambil pendapat yang menyatakan satu hari Kek Sanun bersamaan dengan 1000 tahun di sini. Jadi 6 hari 6,000. Dia pakai pendapat itu. Tetapi pendapat ini tak berapa masyhur. Yang paling masyhur jumhur yang tadi itu, yang mula-mula, yang katakan Allah cipta langit dan bumi ini selama 6 hari. 6 hari itu adalah mengikut hari-hari yang kita biasa ni buat. Hari-hari yang 24 jam ni lah. Bukan hari seperti waktu yang dinyatakan satu hari Sanun sama dengan 1000 tahun di sini. Bukan seperti itu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kemudian dibahaskan pula kan tentang kejadian langit dan bumi ini. Mana dulu diciptakan? Langit kah? Bumi kah? Bumi kah? Langit kah? Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 29 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawatin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan dia berkehendak, yakni menciptakan langit lalu dijadikannya 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Makanya tuan-tuan, berdasarkan firman ini surah Al-Baqarah ayat 29 ini, maknanya penciptaan bumi didahulukan daripada penciptaan langit, kan? Dan ini seumpama asas pembinaan. Macam kita buat rumah lah, kita buat rumah, kita buat atap dulu kah? Kan? Macam mana nak buat rumah buat atap dulu? Ni kita nak buat ni, surau kita nak buat baru ni, okey, kita buat atap dulu. Maknanya surau tak ada lah, surau tak ada, nak buat baru. Jadi kerana nak buat baru, kita buat atap dulu. Tukang dong, macam mana nak letak atap tu?
Macam mana nak, takkan nak sangkut tali kat mana nak sangkut tu? Kat langit mana? Jet mana nak pakai dia nak sangkut atap tu? Makanya Taman Babylon di antara 7 bondo yang ajaib di dunia, sebab dia tergantung. Dia tergantung. 7 bondo ajaib di dunia, di antaranya salah satu Taman Babylon. Kerana apa? Pasal dibuat tergantung. Sedangkan tergantung tu ada penyokong itu. Tetapi nak ngubah marin punya teknologi, siapa boleh buat bondo bergantung ni hendak. Sekarang punya teknologi buat bergantung tu orang tak heran tu dah. Pasal apa? Pasal lambat orang boleh buat, tuan-tuan. Ya, tetapi orang akan jadi heran bagaimana tergantungnya langit. Siapa pernah jumpa tali yang ikat langit tu jadi tak turun-turun langit tu? Tak runtuh-runtuh. Siapa pernah cuba tanya ke yang orang naik apa nama kat bulan tu apa semua? Ada tak? Tak pernah jumpa kan? Ini deh. Tuan-tuan dan puan sekalian, bagaimana Allah ciptakan langit tergantung? Tergantung tanpa ada. Tak ada apa-apa, tak ada tali yang menguatkan dia, tanpa tiang yang menguatkan dia, tuan-tuan. Allah Rabbi wa Rabbus samawati wal ardh. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, untuk memahamkan manusia ni tentang penciptaan langit dan bumi, makanya sesungguhnya bumi, antara bumi dan langit ini Allah ciptakan dahulu bumi. Ada tapak ada fondasi ada asas barulah boleh dinaikkan tiang, barulah boleh diletakkan atap. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, waktu Allah ciptakan bumi dan langit ini, maka Allah ciptakan dahulu bumi, lepas pada tu barulah Allah ciptakan langit. Tuan-tuan dan puan sekalian, agak-agaklah berapa lama dah bumi ini? Berapa umur? Agak-agaklah berapa umur? Oi, tak dapat dah Ustaz nak ngabah. Tuan-tuan, ahli-ahli sains lah menganggarkan berdasarkan sampel-sampel batu-batu yang dikorek, yang diambil daripada sanun, daripada sini kan, diambil macam-macam tompek, tuan-tuan. Mereka menganggarkan umur bumi ini lebih kurang 4.5 bilion tahun. Berapa Ustaz? 4.5 bilion tahun. Ini anggaran para ahli yang mengkaji batu-batu ni, tuan-tuan. Dan berdasarkan kekajian radioaktif, bahan uranium misalnya yang bertukar menjadi plumbum, uranium sebagai bahan radioaktif yang terdapat batu batan mereput untuk bertukar menjadi plumbum yang lebih mantap. Jadi saintis mengetahui separuh hayat uranium, lalu melihat kuantiti logam tersebut yang masih tertinggal selepas perebutan, lalu usia batu tersebut dianggarkan seperti tadi 4.5 bilion tahun. Tuan-tuan, kemudian ada saintis yang lain yang mengkaji kristal zircon di Jet Hill, Australia. Kan, dia mendapati bahawa kristal ini dia punya usia dia 4.04 million tahun. Tadi bilion. Ni million, bilion juga, kan? Kristal yang tertua yang pernah ditemui di bumi ini. Makanya, tuan-tuan, Australia menyatakan bahawa Australia adalah benua tertua di dunia. Australia ni benua tertua di dunia. Kemudian, tuan-tuan dan puan sekalian, para saintis Amerika pula, dia tak puas hati. Dia pun mengisytiharkan bahawa dia adalah benua tertua. Jadi siapa yang lagi tua ni? Yang ni kaji dia ngobat dia paling tua.
kan? Yang ni pun gaji, aku paling tua, kan? Tapi dua-dua itu mempunyai asas. Kenapa? Sebab Amerika itu kan telah membuat penemuan-penemuan yang lain, kan? Kemudian Kanada pun. Tuan-tuan dan puan sekalian, saintis Muslim, tadi orang putih, kita tengok orang kita pula. Saintis Muslim, tuan-tuan dan muslimat, menganggap strata bumi di bawah Kaabah adalah merupakan bumi tertua. Makna apa yang ada tanah-tanah, apa-apa batu ke apa yang ada bawah Kaabah itu adalah merupakan batu yang tertua. Dan ini berdasarkan hadis yang menceritakan Mekah ini merupakan bumi pertama muncul sebelum pembentukan daratan berlaku, dan berhujah bahawa seluruh benua terjadi serentak daripada tectonic plate, iaitu lempeng bumi. Apa bondo pun tak tahu, saya baca bondo ni kan. Saya baca bondo ni, tuan-tuan faham-faham sendirilah kan. Nak cerita pun payah juga ni tuan-tuan kan. Tapi itulah dia tuan-tuan dan puan sekalian. Makanya tuan-tuan, daripada Mekah itu, berdasarkan kepada hadis, daripada Mekah itu terjadinya tuan-tuan dan puan sekalian pembentukan bumi-bumi yang sebelah itu, sehingga terbentuk 7 benua yang berjiran. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, penemuan zircon di Australia atau Amerika tidak menunjukkan bahan tersebut berasal dari bumi, tetapi kemungkinan besar berhasil daripada ruang angkasa lepas, sebagaimana intan dianggap saintis berasal daripada angkasa lepas. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, nak menunjukkan betapa hebatnya Allah menciptakan langit dan bumi ini, tidak lain dan tidak bukan untuk membuat kepada orang-orang yang ulul albab, kan? Bukan Ahmad Albab, ulul albab, iaitu orang-orang yang boleh berfikir, orang-orang yang boleh ada akal untuk berfikir bahawa inilah sesungguhnya, kan, yang membuat ini adalah merupakan satu kuasa yang maha hebat. Ya, tak ada manusia boleh buat macam ni tu dah. Makanya dialah Tuhan yang layak disembah. Ini dia tuan-tuan dan puan sekalian. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, Allah jadikan ayat ni 107 ini untuk gambarkan kepada orang yang kafir ini, kau tengoklah langit, kau tengoklah bumi. Siapa buat? Allah buat. Dan sesungguhnya Allah ni tidak berkehendak seperti kehendaknya manusia. Kehendak ke anak lah, kehendak ke isteri lah. Tak. Allah tak kehendak tu semua. Makanya kan ayat ini turun nak bagi tahu kepada orang yang kafir ini bahawasanya sesungguhnya hujah-hujah yang kau bagi itu semuanya pemohongan. Sedangkan jauh di sudut hati engkau mengetahui apa yang sebenarnya, ya. Maka tuan-tuan dan puan sekalian, dinyatakan di sini dialah pemilik semua apa yang ada ke langit dan di bumi, yang seluruhnya memberi kesaksian. Maknanya langit dan bumi ini memberi kesaksian akan keesaan Allah serta mengakui hal ini dengan bersikap taat kepadanya. Dialah yang menciptakan dan mengadakan semua ini tanpa adanya asal. Tanpa adanya asal. Kita nak buat kapal tuan-tuan, kita kena tanam pokok tuan-tuan. Pasal kena ada kayu nak buat kapal. Kena ada bosi, nak kena gali bosi nak buat kapal. Allah perlu tak? Allah tak perlu tuan-tuan. Cukup Allah kata kapal, nak jadi kapal tuan-tuan. Nak jadi apa? Semua boleh jadi tuan-tuan dengan kun fayakun, tanpa perlu ada bahan asas, tanpa perlu ada kayu, tanpa perlu ada bosi, tanpa perlu ada apa-apa sahaja. Allah boleh jadikan sebegitu tuan-tuan dan puan sekalian. Yang demikian itu merupakan pemberitahuan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
kepada hamba-hambanya bahawa di antara yang memberikan kesaksian semacam ini adalah Nabi Isa Al-Masih, yang mereka menisbatkannya sebagai anak Allah, sekaligus sebagai pemberitahuan kepada mereka bahawa yang menciptakan langit dan bumi tanpa asal usul ini dan contoh adalah Tuhan yang juga menciptakan Al-Masih Isa bin Maryam tanpa seorang bapa dengan kekuasaannya. Makna kan Isa itu lahir dengan Maryam mengandung, tak ada abah. Kau ada sekarang lah kan, tengok perempuan boyot ngandung kuasa perut kan, ditanya ni anak siapa, tak ada siapa-siapa macam mana mengandung, tak tahu, tiba-tiba yang mengandung. Itu bumbangak itu tak betul tu dah. Kok sekarang ada lah macam tu, tiba-tiba yang mengandung kuasa perut ditanya kenapa ni, entahlah, tak tahulah, tiba-tiba yang mengandung. Macam mana kau dah kahwin malam habis macam mana boleh mengandung tiba-tiba? Kena brain tuan-tuan. Tak sampai nak fikir. Tak sampai nak fikir tuan-tuan. Allah Rabbi wa Rabbus samawati wal ard. Tetapi untuk Allah tidak ada yang mustahil, ya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ungkapan yang bersumber daripada Ibn Jarir ini adalah ungkapan yang bagus dan benar. Wa iza qada amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dan jika dia kehendak, yakni untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya menyatakan kepadanya jadilah, maka jadilah. Dengan ayat ini Allah SWT menjelaskan kesempurnaan, kemampuan dan juga keagungan kekuasaannya, di mana jika dia menetapkan sesuatu hal dan menghendaki wujudnya, maka dia hanya cukup menyatakan jadilah, maka jadi dan terwujudlah sesuatu itu sesuai dengan kehendak Allah. Maka ayat ini pula tuan-tuan, dia mengingatkan, maknanya Allah mengingatkan bahawa penciptaan Isa alaihissalam adalah menggunakan satu kalimah, iaitu kun. Makna Isa tu Allah cipta kun, jadi tahu kan apa yang diperintahkan. Makanya Allah berfirman dalam surah Ali Imran, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam daripada tanah, kemudian Allah berfirman jadilah, ya, maka jadilah ia. Begitu juga dengan apa yang Allah ciptakan kepada Isa. Isa Allah kata jadilah. Tuan-tuan dan puan sekalian, inilah dia apa yang ditafsirkan dalam ayat 117. Kenapa orang yang kafir boleh buat macam ni? Kan? Ini tidak lain dan tidak bukan, ini semua adalah propaganda yang telah mendapat hasutan daripada iblis. Ya, propaganda yang dia ni, orang-orang ni mendapat hasutan daripada iblis. Jadi iblis sudah kacau dia punya pemikiran, guide dia macam mana nak memutarbalikkan sehingga kan ini terkeluar daripada kata-kata mereka, tuan-tuan. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, kita jangan lupa bahawa kita ini sewaktu Allah lahirkan, setiap baby yang lahir itu lahirnya bersama dengan setan, nama dengan setan. Hanya seorang yang manusia yang Rasulullah SAW menyatakan yang lahir tanpa setan, iaitu Isa bin Maryam. Isa yang lahir tak ada bersama dengan dia, ada geng bas sekolah setan. Semua tuan-tuan yang lain semuanya ada mengiringi bersama kelahiran dia itu adalah setan. Makna daripada kecil lagi, daripada beranak lagi, setan sudah duduk nonggok bersama dengan kita, tuan-tuan dan puan sekalian. Makanya kan ini sesuai dengan apa nama ni, MOU setan dengan Allah, perjanjian, iaitu dia nak menyesatkan
seluruh anak Adam. Makanya Allah telah bagi akses, kad, boleh masuk pintu. Pintu mana? Pintu manusia. Kan? Makanya Allah kata, wahai setan, wahai iblis, kau boleh menyesatkan sesiapa sahaja yang kau kehendaki, tetapi ingat, ada di kalangan hamba aku yang tidak akan kau berjaya menyesatkannya. Makanya iblis ada akses untuk masuk. Siapa yang boleh disesatkan tu? Iaitu mereka yang lalai. Kat mana pintu hati. Makanya kalaulah kita isi hati kita ini tanpa lalai, makna tak pernah lalai, tak pernah lupa, tak pernah ghaflah, tak pernah alpa, tuan-tuan, daripada mengingati Allah, maka iblis takkan dapat masuk. Pasal tak ada ruang. Sentiasa kita ingat Allah. Iblis pun duduk kat luar, macam mana nak masuk ni? Pakai kad ni, merah, merah, tak apa tu dah. Tapi tuan-tuan dan perempuan sekalian, jangan lupa, tipu daya iblis ni halus. Halus puna. Makanya dia datang kepada kita, apa yang kita ramah, apa yang kita suka, kan? Dia tengok, oh ni suka berzikir, dia pun datang berzikir yang kita. Boleh kita bayang tak? Dia pun datang. Macam saya cerita selalu yang Barsisa tu, seorang ahli ibadah, ada murid lebih daripada 60,000 orang. Murid-murid dia wali, tuan-tuan. Punya hebat. Makna murid wali. Guru lagilah anda, tuan-tuan. Beribadah, tuan-tuan, ratusan tahun. Iblis datang tengok, pandai waktu handa waktu beribadah. Okey. Iblis pun tukar, jeng tukar jadi manusia. Kan? Turun. Kan? Poi dokek Barsisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan, tengok tuan beribadah handa waktu lah. Boleh tak tuan, saya nak belajar dengan tuan macam mana nak beribadah handa macam tuan. Oh bolehlah, tak ada hal tu dah. Nak buat benda baik ni dipersilakan. Jadi boleh tak aku tinggal rumah engkau barang 2-3 hari, asal nak tengok engkau beribadah, nanti aku boleh tiru macam engkau beribadah. Oh boleh, dipersilakan. Maka tuan-tuan duduk rumah dia, tuan-tuan. Kan orang ni pun Barsisa ni pun orang kata beribadah. Barsisa pun tengok yang kawan tu pun beribadah. Barsisa latih, dia pun lelap. Dia bongkar, Barsisa bongkar, dia tengok kawan tu masih beribadah. Kan? Kemudian dia rasa lapar, Barsisa pun makan. Kawan tu teruskan ibadah. Barsisa teruskan ibadah. Tapi latih malam, tidur malam, tuan-tuan. Barsisa bangun tengah malam, dia masih ibadah. Kalau macam ni, bukan aku kono ajar dia kono ajar aku. Aku beribadah, aku latih, aku berehat. Aku ngantuk, aku lalap. Aku lapar, aku makan. Dia beribadah, tak makan, tak tidur, tak ada apa-apa tahu. 3 hari 3 malam. Allah. Jadi Barsisa pun datang. Tuan, saya tengok tuan kan beribadah handa waktu, sampai tak makan, tak minum, rehat pun tak. Osah waktu handai. Macam mana agak nak buat macam ni? Tu dah. Oh, kalau kau nak buat macam ni boleh. Tapi kau kena berdosa dulu. Sebab apa? Sebab aku berdosa. Jadi bila aku berdosa, aku ingat kepada Allah, aku bertaubat. Makanya bila aku bertaubat kepada Allah, aku lupa makan, aku lupa latih, aku lupa lalap, sehingga kan aku tenggelam dalam ibadah, merasakan kemanisan beribadah tersebut. Wah, macam mana nak buat?
Kena berdosa dululah. Takkan kena berdosa dulu. Nah, kalau kau nak rasa macam aku rasa, macam itulah. Fikir punya fikir boleh juga kan. Macam mana nak berdosa tu? Bayangkanlah, tak reti berdosa tuan-tuan. Oh, nak berdosa senang ya. Kau bunuh orang. Hai, tak dibuat orang bunuh orang ni. Tak yo tuduh bunuh orang. Tak maulah aku bunuh orang, kesian kat orang. Nanti ikutlah dia tu abah janda bini anak yatim jadi siapa nak cari makan. Tak naklah. Tak apa. Kau tak nak bunuh orang, kau berzina. Ai, kesian nak dara orang. Tak maulah marahkan abah dia nanti. Tak maulah. Aku tak mau berdosa dengan sangkut dengan orang, tak mau. Oh, kalau macam tu kau minum arak lah. Kau minum arak lah. Kau minum arak, aku pergi boli nanti. Kau minum kan? Kau minum seorang-seorang ya, tak ada dengan orang lain tu dah. Kau nanti kau beli, kau masuk dalam bilik nanti kau minum lah. Cari tuan-tuan, adalah minum. Kawan tak pernah minum arak tuan-tuan. Kono sogok dua dah, gelong dah. Dah ceniha kepala, dah bingai dah tuan-tuan. Tak pernah minum. Kalau orang biasa minum kena 3 tin dah, sihat. 3 tin tak ada benda lah. Dah biasa minum. Kan? Ini tak biasa minum kono 3 petak kok. Mula gelong kepala mayu. Allah, tu gelong tuan-tuan. Natang setan ni pergi cari perempuan dah berzina. Kan? Habis berzina tuan-tuan, bagi esok wongka terkejut dia. Ni siapa pula sebelah aku? Kau dah berzina semalam. Hai ya Allah, macam mana ni? Kau orang tahu ni mampuilah aku. Tak nak bagi orang tahu? Boleh. Kau bunuh dia. Kan payah tu dah. Kau bunuh nanti, boleh kau bunuh, kau tanamlah belakang tu. Oh ya juga kan. Bunuh kawan tu, tanam belakang tu. Dia yang setan ni waktu kawan tu tanam, dia pergi bola polis. Dia pergi bola polis tuan-tuan. Report polis, kena tangkap. Kena 3 cas. Zina, apa nama ni, bunuh orang, minum arak. Allah tuan-tuan. Zina kena 100 sebatan. Apa nama ni, apa nama arak kena 80. Bunuh orang kena bunuh balas. Tuan-tuan, sebab tu duduk nak tunggu hukuman bunuh tuan-tuan. Makanya setan tu datang. Macam mana ni aku nak lepas, nak taubat ni macam mana? Kau nak lepas ke? Nak lepas lah. Aku nak taubat ni. Kalau aku kena pancung, tak pek bertaubat tu dah. Okey, macam ni. Kalau kau nak lepas, senangnya. Kau sujud ke aku. Kau sujud ke aku. Oh, sah waktu. Macam mana nak sujud ni? Kena ikat semua ni. Tangan kena ikat, kaki kena ikat. Macam mana nak sujud? Maka Iblis kata, apa cukup kau tundukkan kepala kau. Kawan tu tunduk singgah tauih padang tuan-tuan, mati tuan-tuan. Nampak tak tuan-tuan dan puan sekalian? Begitu halus hasutan. Halus tuan-tuan. Sehingga sebegitu kita lalai sedikit ya tuan-tuan, cap cilok tauih tuan-tuan. Sampai dia masuk tuan-tuan, highway tuan-tuan badan kita. Habis dia merata di berjalan tuan, naik ke Kedah, atas Sanun, turun ke bawah Johor tuan-tuan, pergi ke timur ke Kelantan dengan tuan-tuan, pergi ke Sanun. Habis tuan-tuan dia menjelajah. Dia tengok ke mana kita lemah ni tuan-tuan. Yang tan lemah itulah dia pun cilok masuk dan dia menguasai kita. Oh ya tuan-tuan dan puan sekalian. Inilah yang terjadi ini. Tuan-tuan dan puan sekalian. Makanya tuan-tuan, Allah sabut ini supaya kita berhati-hati. Kan? Tengok apa yang Allah cipta, semoga dengan apa yang kita tengok tu memberi satu gambaran kepada kita yang ini adalah merupakan kehebatan ciptaan Allah, ayat-ayat Allah ini. Langit ke, bumi ke, segala-galanya tuan-tuan dan puan sekalian. Itulah dia sekadar yang boleh dikongsikan. InsyaAllah pada minggu-minggu yang akan datang kita akan tengok pula
ayat 118 ya. Ni nak tengok ni. Kan? Yang ni lagi tanda tuan-tuan berbicara dengan hati. Ni dia. Okey. Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Tak ada tu dah. Kalau ada, innalillah. Okeylah tuan-tuan dan puan sekalian. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika terkasar bahasa, tersilap kata. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah ini diri ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa semayang nanti ya.